أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat bersama-sama pada hari ini untuk solat maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung huraian kita daripada kuliah bulan yang lalu, yang mana pada bulan yang lalu kita telah membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang kita daripada berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan larangan daripada kita membuatkan manusia putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan sambung topik tersebut. Kita bawakan hadis yang lain yang menunjukkan bagaimana bahayanya tindakan seseorang yang membuatkan orang berputus asa daripada rahmat Allah. Kerana membuatkan orang rasa putus asa daripada rahmat Allah akan menyebabkan orang itu berterusan melakukan kejahatan. Antara hadis yang berkaitan ialah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim berkaitan kisah seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan." Kata Nabi SAW, pada umat terdahulu terdapat seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lamil ahli al-ard. Lalu lelaki yang telah membunuh 99 orang ini, dia bertanya tentang siapa orang yang paling alim di tempat ini. Dia nak cari orang yang paling alim, yang paling berilmu. Fadulla ala rahibin. Lalu dia ditunjukkan kepada seorang rahib, ahli ibadah. Rahib daripada Bani Israel, rahib. Fa'atahu, lalu lelaki yang telah membunuh 99 orang ni berjumpa dengan rahib tersebut. Faqala innahu qatala 99 nafsan fahal lahu min taubatin. Lalu diberitahulah kepada rahib tersebut, sesungguhnya lelaki ini dia telah membunuh 99 orang. Adakah baginya ada taubat? Faqal, rahib itu berkata, la, tak ada. Faqatalahu, lalu lelaki yang pembunuh tadi, bila dia dengar jawapan rahib tadi bahawa tidak ada taubat untuk dia, maka terus dia bunuh rahib itu. Fakammala bihi mi'atan, dia genapkan jumlah mangsa bunuh dia seramai 100 orang. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ardi. Tapi lelaki yang membunuh ni, dia sebenarnya yang betul-betul nak bertaubat. Dia geram. Rahib tadi kata dia tak boleh taubat, dia bunuh. Tapi lepas tu rasa menyesal balik. Dia tanya lagi, ada tak orang yang paling berilmu di tempat ni? Fadulla ala rajulin alimin. Lalu ditunjukkan dia seorang lelaki yang sangat berilmu. Lalu diceritakan benda yang sama, innahu qatala mi'atan nafsin. Dia ni dah bunuh 100 orang. Fahal lahu min taubatin. Dia ni berhak tak nak bertaubat? Ada ke pintu taubat terbuka ke untuk dia? Adakah dia masih boleh bertaubat? Faqala, lalu orang berilmu ini, orang alim ini, ulama ini berkata, na'am,
Ya, masih ada pintu taubat untuk dia. Dia masih boleh bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang berhak nak halang antara dia dengan taubat? Siapa yang berhak nak menjadi penghalang antara dia dengan taubat? Tetapi orang alim ni dia bukan sekadar menyatakan masih boleh bertaubat. Dia pun beritahu apa yang perlu dilakukan. Sebab orang yang dah tenggelam dalam dunia maksiat, dosa, kalau dia bertaubat, godaan keliling dia sangat kuat. Dia dah terbiasa dengan perbuatan tersebut. Tengoklah, bila Rahim tadi kata tak ada taubat, terus dia bunuh. Bunuh tu dah biasa untuk dia. Pembunuhan tu dah biasa untuk dia. Jadi perlu dibantu, bukan sekadar beritahu dia boleh bertaubat, tetapi perlu diberitahu apa yang dia perlu buat untuk dia bertaubat. Lalu kata orang alim tadi, ulama tadi kata, intaliq ila ardi kadza wa kadza. Engkau pindah pergi kat tempat ni. Dia pun sebutlah satu tempat tu. Maksud dia suruh orang ni berpindah, jangan duduk kat tempat ni dah sekarang. Pindah, hijrah, cari tempat lain. Fa inna biha unasan, kerana kat tempat yang baru tu, di sana terdapat ramai orang ya'budunallah. Di sana terdapat ramai orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Fa'budillaha ma'ahum. Kau pergilah sembah Allah bersama mereka. Maksudnya orang alim tadi, dia kata engkau boleh taubat, masih ada taubat. Macam mana nak taubat? Yang kau kena buat ialah kau hijrah. Pergilah kat tempat yang satu tempat, mungkin satu kampung, kat sana ramai orang baik, kau duduk situ. Wala tarji' ila ardika, jangan kau pulang ke tempat kau sekarang. Dan orang alim tu kata kau jangan balik ke tempat kau sekarang. Jadi antara cara untuk bertaubat, ini bukan syarat taubat. Syarat taubat macam yang Imam An-Nawawi sebut, dia menyesal, dia tinggalkan maksiat, dia berazam untuk tak ulangi maksiat. Itu syarat taubat. Tapi ini ialah nasihat orang alim, ini ialah bagaimana dia nak bertaubat. Apakah perkara yang dia perlu lakukan supaya dia dapat konsisten dengan taubat dia, istiqamah dengan taubat dia. Kalau dia tak berhijrah pun, dia bertaubat betul-betul, taubat dia diterima. Cuma orang alim ni nak bantu dia. Kau jangan kembali ke tempat kau sekarang. Fa innaha ardu su'in, sesungguhnya ia tempat yang teruk. Maksudnya apa? Penduduk dekat tempat kau ni jahat-jahat. Jangan duduk kat sini. Jadi kita dah nampak kat sini bahawa antara perkara yang membantu seseorang untuk bertaubat ialah dia mesti mempunyai environment yang bagus. Dia mesti duduk dalam komuniti yang bagus, yang membantu dia. Dia mesti diusahakan untuk dipisahkan daripada kawan-kawan dia yang akan ajak dia buat maksiat balik. Dia paling mudah tuan-tuan, saat ni semua lelaki saya cakap isap okok. Kadang-kadang kalau kita dah berhenti isap okok, duk lepak-lepak dengan kawan isap okok dia, jangan sebatang. Kita dah berhenti je, lah sebatang je. Kadang dia tak minta pun, tapi kita tengok kawan sebelah isap okok, depan isap okok. Hai, kita usaha nak berhenti ni, tapi yelah dah bertonton isap okok, tiba nak berhenti dalam keadaan dikelilingi kita orang lain pun isap okok, dia cabaran yang besar. Bukanlah maksud kita pandang rendah orang lain bila kita nak taubat, tak. Apa yang diajar oleh ulama ni, dia bukan suruh bila kita taubat maka kita pandang orang keliling kita ni sebagai orang pelaku maksiat, jijik. Bukan. Sebaliknya, apa yang difokuskan kat sini lah macam mana dia tu nak supaya dia konsisten bertaubat. Dia kena duduk dalam komuniti, suasana yang membantu dia. Sebab tu kita pun kalau ada anak-anak, kita suruh anak kita kawan dengan orang baik dan sebagainya. Bukan sebab kita pandang rendah pada mungkin ada budak yang jahat dan sebagainya. Bukan kita rasa anak kita confirm baik dan anak orang tu confirm jahat. Tak. Tapi sebab kita nak jaga anak kita. Sebab environment tu penting.
Jadi lelaki ni pun, lelaki yang dah bunuh 100 orang ni, dia benar-benar nak bertaubat. Dia ikut nasihat orang alim tadi. Fantalaqa hatta idza nasafa at-tariq. Dia pun pergilah bergerak nak pindah ke kampung yang ditunjukkan oleh orang alim tadi. Tetapi apabila sampai di separuh perjalanan dia, atahul maut, datanglah kematian. Dia meninggal dunia dalam perjalanan nak berhijrah ke tempat yang baru atas tujuan untuk bertaubat. Fakhtasamat fihi al-malaikatur rahmah wal malaikatul azab. Lalu malaikat rahmat dan malaikat azab bergaduh, bertengkar, nak rebut jenazah ni. Ialah malaikat rahmat nak bawa dia. Ustaz dia kata dia orang baik, jadi aku yang kena uruskan dia lah. Di malaikat azab kan, ialah dia dah bunuh 100 orang. Jadi dua malaikat ni bertengkar, berebut dah. Dia nak rebut jenazah tu. Malaikat rahmat kata, faqalat malaikatur rahmah jaa taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Lelaki ni dia datang kat kampung yang baru ni, dia dalam perjalanan ni dalam keadaan dia dah bertaubat. Hati dia memang nak kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia pergi berhijrah ni dengan hati dia memang nak kembali pada Allah. Nak kembali jadi orang yang baik, nak ikut perintah Allah. Wa qalat malaikatul azab. Malaikat azab kata, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia ni sesungguhnya dia tak ada buat apa-apa kebaikan langsung. Betul lah kata malaikat azab ni, dia ni seumur hidup dia buat jahat, dia tak ada buat benda baik langsung. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin. Lalu datanglah kepada mereka satu malaikat dalam bentuk manusia. Malaikat kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Dan ini juga berlaku di zaman Nabi SAW. Hadis Jibril, yang mana Nabi SAW tengah duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang lelaki yang handsome muka dia, yang cantik lah. Dia tanya tentang rukun iman, rukun Islam. Para sahabat pun, siapa tu, tak kenal, bukan penduduk Madinah, tapi tak nampak pun tanda-tanda orang musafir. Lalu bila lelaki tu dah berlalu, Nabi SAW cakap itu Jibril. Jadi malaikat kadang-kadang datang dalam bentuk manusia. Faja'aluhu bainahum faqala qisu ma bainal ardain. Jadi dia pun datang, dia nak selesaikan masalah ni. Dia pun kata qisu. Apa kata? Ukur. Kamu semua ukur jarak antara kedua kampung ni, dua tempat ni. Yalah kan tadi lelaki tu dia nak berpindah daripada tempat lama dia ke tempat yang baru. Jadi sekarang kita ukur mana satu dia dekat. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa lahu. Ukur mana tempat yang paling dekat dengan lelaki ni, maka itulah milik dia. Maksudnya kalau dia lagi dekat dengan, bila dah ukur kedudukannya lagi dekat dengan kampung dia yang lama tu, kau malaikat azab kau ambil lah dia. Tapi kalau jarak dia lagi dekat dengan kampung yang dia nak berhijrah tu, maka malaikat rahmat kau ambil lah dia. Faqasuhu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada. Mereka berukur, lalu mereka mendapati bahawa dia lebih dekat dengan tempat yang dia nak berhijrah tu. Dia lagi dekat dengan tempat yang dia nak pergi. Faqabadathu malaikatur rahmah. Lalu malaikat rahmat pun ambil dia, sebab dia dah bertaubat. Jadi dalam hadis ni
menunjukkan bagaimana kita jangan sesekali tutup pintu taubat daripada orang. Pada bulan yang lalu kita dah ceritakan sebuah hadis bagaimana Nabi SAW sebut, demi itu Abu Hurairah kata, dia cerita tentang dua orang kan, orang Bani Israel yang seorang baik, seorang jahat, yang kawan yang selalu nasihat dia geram sampai kata Allah tak nak ampuni kau. Akhirnya yang kawan yang bagi nasihat dia masuk neraka, yang jahat tadi tu masuk syurga. Jadi kita jangan membuatkan manusia putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang rahim yang pertama tadi, dia bermudah-mudah kata Allah tak akan ampuni kau, tak ada taubat. Jadi apa yang berlaku? Sebab tu Umar bin Abdul Aziz, dia pernah sebut bahawa bila seseorang tu beramal tanpa ilmu, maka kerosakan yang dia buat lebih besar daripada kebaikan. Rahim ini dia bagi fatwa tanpa ilmu, jadi dia dah menyebabkan kerosakan yang besar. Pertama, hilang nyawa dia sendiri. Ni pembunuh, dia dah bunuh 99 orang, takat nak genapkan 100 tu apa sangat. Jadi dia dah rosakkan orang tu, menyebabkan orang tu bunuh lagi. Dan Alhamdulillah lah, lelaki yang membunuh tu dapat jumpa orang alim yang dapat pujuk dia untuk bertaubat, terus bertaubat, tak menyebabkan dia putus asa. Bayangkan kalaulah lelaki ini dia berputus asa lepas diberitahu tak ada taubat, mungkin dia akan bunuh ramai orang lagi. Sebab tu bahaya kita berputus asa daripada rahmat Allah, dan bahayanya bila kita menyebabkan manusia putus asa daripada rahmat Allah. Dan pada dalil ini, pada hadis ini, ia merupakan dalil kepada majoriti ulama yang menyatakan bahawa ada taubat bagi orang yang membunuh. Ada taubat. Sebab jika kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, antara tokoh yang menyatakan pembunuh tidak ada taubat ialah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, dia ditanya tentang seseorang yang membunuh, adakah ada taubat. Jadi Abdullah bin Abbas dia berdalilkan ayat Al-Quran yang menyatakan orang yang membunuh ni dia akan, sesiapa yang membunuh dengan sengaja, maka dia akan kekal di dalam api neraka. Jadi Abdullah bin Abbas menjawab bahawa berdasarkan ayat itu. Kemudian dia nukilkan Nabi SAW pernah sebut orang yang pembunuh pada hari kiamat nanti, dia akan datang menghadap Allah sambil pegang pembunuh dia. Mangsa bunuh akan datang menghadap Allah sambil pegang pembunuh dia. Sebelah tangan dia pegang pembunuh dia, dan sebelah tangan dia pegang kepala dia sendiri. Maksud pembunuh tu penggal kepala dia, dia pegang dalam keadaan kepala dia berlumuran darah. Dia menghadap Allah, dia kata pada Allah, ya Allah, kau tanya kat dia, kenapa dia bunuh aku? Fima qatalani. Di hadapan Arash, mangsa bunuh akan bertemu dengan Allah, tanya ke Allah, ya Allah, tanya dia, kenapa dia pergi bunuh aku? Apa salah aku? Jadi Abdullah bin Abbas berhujah dengan riwayat itu dan ayat Al-Quran yang menyatakan sesiapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka dia akan kekal dalam api neraka. Tetapi majoriti ulama menyatakan tak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat ke-53 menyebutkan, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai orang-orang, wahai hamba-Ku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka sendiri, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni kesemua dosa. Dalam ayat ini Allah sebut Allah mengampuni kesemua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang.
Ayat surah Az-Zumar ini berkaitan dengan orang yang bertaubat. Al-Imam Al-Katsir terangkan ayat ini berkaitan orang yang bertaubat. Bermaksud sesiapa sahaja yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa dia. Jadi kenapa Abdullah bin Abbas berpandangan tidak ada taubat? Hakikatnya ada taubat. Allah mengampuni semua dosa. Kalau kita lihat, kalau kita baca pada mukadimah Kitab Taubah dalam Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi sebut syarat taubat. Syarat yang keempat ialah berkaitan dosa kita dengan manusia yang lain. Jika kita ambil hak orang, kita kena pulangkan. Kalau kita ngumpat dia, fitnah dia, kita kena minta maaf kat dia. Jadi ada sudut pandang yang menyatakan kenapa tak diterima taubat, tak sama macam dosa lain. Sebab pembunuh, kau dah bunuh dia, nak minta maaf macam mana? Apa yang pembunuh boleh buat? Kalau curi harta orang, boleh pulangkan balik. Umpat fitnah, boleh pergi minta maaf, mengaku yang kita dah pernah umpat fitnah dia. Tapi bunuh, orang ni dah mati, nak minta maaf kat siapa? Sedangkan Imam Nawawi kata 4 syarat taubat bagi dosa sesama manusia, iaitu 3. Yang pertama, iaitu dia mesti tinggalkan maksiat, berazam meninggalkan maksiat. Dia mesti tinggalkan maksiat, menyesal dan berazam untuk tak ulang maksiat itu. Dan yang keempat, bila melibatkan manusia, kena kembalikan hak dia, minta maaf, minta halal orang yang dibunuh. Apa yang kita boleh buat? Sebab tu dalam sebuah hadis hasan di ghairihi, di Al-Bazzar dan lain-lain, diceritakan ada 3 jenis dosa. Ada beberapa jenis dosa. Dosa kita dengan Allah, Allah maafkan. Tetapi apabila dosa kita dengan manusia yang lain, ada dosa pertama, dosa yang selain syirik, Allah maafkan. Yang kedua, dosa syirik, kita mati dalam keadaan tak bertaubat daripada dosa syirik, Allah tak akan maafkan langsung. Yang ketiga, dosa kita dengan makhluk, dengan manusia yang lain, Allah tak akan biarkan sama sekali. Hari akhirat akan ada pembalasan. Jadi apabila berlakunya kezaliman, membunuh orang lain, dia melibatkan dosa pada Allah sebab dah melanggar perintah Allah. Allah haramkan pembunuhan, kita langgar. Jadi fight dengan Allah. Bila seseorang bertaubat, bahagian dia dengan Allah dah settle lah. Tetapi berbaki bahagian dia dengan mangsa bunuh dia tu. Jadi apabila kita katakan bahawa ada taubat untuk dia, bukan bermaksud boleh bermudah-mudah bertaubat, maka dosa pembunuhan dia terlepas begitu sahaja. Kalau negara kita melaksanakan undang-undang Islam, dia perlu bersihkan diri dia dengan cara menyerah dirilah pada pihak berkuasa. Sebab dosa dia ni bukan dosa berzina ke minum arak, dia beza. Hatta kalau negara kita laksana hudud, penzina, peminum arak, kalau orang tak tahu, kes dia belum lagi sampai ke pihak berkuasa, dia diam-diam taubat. Sebab dosa dia dosa dengan Allah. Tapi pembunuhan dosa dengan makhluk. Dia kena serah diri kat pihak berkuasa, dia akan dijatuhkan hukuman. Nanti akan diserahkan kepada waris mangsa sama ada nak maafkan dia, nak terima ke blood money daripada dia, ataupun biar dia mati kena bunuh, dihukum balas bunuh. Sebab dosa dengan manusia sangat berat. Jadi bila disebutkan ada taubat, bukan bermaksud lepas taubat settle semua dosa dia. Itu kalau hal dengan Allah macam tu. Tapi dengan manusia nanti akan dipertimbangkan nanti pada hari kiamat. Sebab tu dalam hadis yang sahih lain menceritakan macam mana apa yang berlaku bila seseorang menzalimi manusia yang lain. Pada hari kiamat akan diambil pahala orang yang melakukan kezaliman tu, ditransfer kepada orang yang dizalimi. Kalau dah habis pahala dia ditransfer,
masih tak dapat nak orang kata menebus kezaliman dia, diambil pula dosa orang tu, ditransfer kepada orang yang buat kezaliman tadi. Jadi dosa dengan manusia ni sangat berat. Kalau kita zalim dengan A, kena transfer. Sebab dia pun apa guna kepada. Allah alam, saya tak terfikir pula pasal benda tu dan tak terbaca pasal. Jadi saya tak berani nak jawab soalan tu. Macam mana nak transfer macam mana kan? Transfer ni untuk supaya orang tu dapat masuk syurga dan kita pula kena dan sebagainya. Allah alam, saya tak ada jawapan untuk tu. Saya cuba carilah. Jadi itu yang berlaku untuk seorang yang membunuh. Kalau orang yang membunuh pun ada taubat, jadi bagaimana dengan dosa-dosa yang lain? Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah, penulis kitab hadis-hadis kursi yang sahih, dia persoalkan orang yang kadang suka buat orang putus asa daripada rahmat Allah. Dia kata, ringkas perkataan dia kata, kalau Fir'aun pun Allah offer taubat, kenapa kita nak tutup pintu taubat orang lain? Fir'aun ni jahat sangat, bunuh para kan, apa dia buat? Bunuh anak-anak lelaki. Punya takut dia Nabi Musa lain, dia bunuh anak lelaki. Fir'aun ni dosa dia tu memang teruk benar. Tapi dalam surah An-Nazi'at, Allah suruh Nabi Musa pergi kat Fir'aun. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Untuk apa pergi kat Fir'aun? Offer kat dia. Faqul hal laka ila an tazakka. Allah kata kat Nabi Musa AS, pergi jumpa Fir'aun, cakap kat dia, engkau nak tak bersihkan diri kau? Tuan-tuan, Fir'aun ni jahat sangat. Entah berapa ramai budak lelaki dia dah bunuh. Laki tadi dia bunuh 99 orang, 100 orang je. Fir'aun dia cuba bunuh semua budak lelaki yang baru dilahirkan. Jahat sangat. Dalam keadaan tu pun Allah kata kat Nabi Musa, pergi cakap kat dia, kau nak tak bersihkan diri kau? Dan Allah kata kat Nabi Musa, pergi cakap kat dia, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan pimpin kau ke jalan Tuhan supaya kau takut kepada Allah. Fir'aun tu jahat, tapi Allah suruh Nabi Musa offer taubat untuk dia. Ajak juga dia. Macam mana jahatnya Fir'aun, bukan setakat dia tak nak terima dakwah, dia ejek. Tu yang dia pergi kata ke orang keliling dia, wa qala fir'aun ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Dia kata kat pembesar-pembesar dia, wahai orang pembesar-pembesarku, ma 'alimtu lakum, aku tak tahu, aku tak mengetahui adanya Tuhan bagi kamu selain aku. Jahat dia mengaku Tuhan. Bukan setakat tu, dia suruh apa? Fa'uqid li ya Haman. Ni geng baik dia. Dia kata, Haman, sekarang kau bakar tanah liat. Fa'uqid li ya Haman ala tin. Untuk apa bakar tanah liat? Faj'al li sarha. Buatkan aku tangga atau bangunan yang tinggi. La'alli attali'u ila, supaya aku boleh lihat. La'alli attali'u ila ilahi Musa, supaya aku nak naik atas, nak tengok mana Tuhan Nabi Musa. Jahat tak jahat dia? Dia ejek Nabi Musa. Betul ke Allah ada? Dia nak naik, nak tengok kata langit, mana Allah, mana Allah. Macam tu bunyi dia. Dia kata, wa inni la azunnuhu minal kadhibin. Sungguhnya aku yakin dia ni termasuk di kalangan pendusta. Fir'aun kata kat Haman, dia kata Nabi Musa ni pun bohong. Ni buat aku tangga, aku nak naik, nak tengok mana Allah, mana Allah. Jahat. Tapi tuan-tuan, dengan jahatnya Fir'aun ni, Allah still offer dia taubat. Tapi taubat dia terlambat lah bila dah habis
Ada cerita hadis sahih macam mana lepas dia dah tenggelam dalam laut tu, waktu tu dah terlambat lah. So taubat pun antara syarat dia mesti pada waktu yang ditetapkan. Ada 2 waktu yang pintu taubat dah tertutup, iaitu bila nyawa kita dah sampai kat kerongkong. Sebab tu waktu nyawa dah ditarik, kita dah nampak dah. Kalau hadis Al-Bara' bin Azib, macam mana orang yang meninggal dia nampak malaikat datang nak tarik nyawa dia. Waktu tu semua orang taubat. Jadi waktu tu dah tak berguna dah taubat. Yang kedua, apabila matahari terbit dari barat. Waktu tu semua orang pun, matahari terbit dari barat, dia dah nampak kiamat betul-betul nak jadi. Waktu tu tak diterima dah taubat. Dah masuk isyak. Jadi kita tutup dengan perkataan Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Apabila kita dah ceritakan jangan putus asa daripada rahmat Allah, kita juga jangan tertipu dengan rahmat Allah. Ibn Qayyim sebut, sesungguhnya ada kaum yang berharap kepada keampunan sampai mereka keluar daripada dunia ini tanpa bertaubat. Yaqulu ahaduhum, orang yang dia kata aku sangat baik dengan Allah, Allah ni maha rahmat. Dia berkata dia keluar daripada dunia ni tak bertaubat sebab apa? Dia kata kerana li'anni uhsinu zanna bi rabbi, kerana aku bersangka baik dengan Allah. Kata Ibn Qayyim, dia ni penipu. Seandainya dia bersangka baik dengan Allah, dia akan melakukan amalan yang baik. Jadi kata Ibn Qayyim lagi, jelas perbezaan antara sangka baik dan tertipu. Sangka baik dengan Allah membawa kepada beramal bersungguh-sungguh dengannya dan akan membawanya kepada Allah, dan itulah sangka baik yang benar dengan Allah. Akan tetapi jika sangka baiknya kepada Allah, dia kata Allah pengampun, Allah maha pemberi rahmat, menyebabkan dia meninggalkan amal dan tenggelam dalam maksiat, maka itu ghurur, itu tertipu maksud. Jadi kena bezakan orang yang tidak berputus asa dengan rahmat Allah dengan orang yang tertipu dengan rahmat Allah. Orang yang tak putus asa, dia buat dosa, dia taubat, dia menyesal. Orang yang tertipu, dia kata Allah maha pengampun, jangan nak hukum aku. Kalau aku buat dosa pun Allah ampun. Dia terus tenggelam dalam maksiat. Itu adalah manusia yang tertipu. Jadi insya-Allah, jika diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan masuk dalam bab yang seterusnya nanti. Dibencinya ucapan manusia menyatakan manusia lain sangat teruk. Dah teruk, masyarakat dah musnah, teruk sangat dalam masyarakat. Ada hadis yang berkaitan. InsyaAllah kalau direzekikan, kita akan sambung hadis itu. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.